Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan awal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, silakan Kak Alia. Semangat Kak Alia hari ni. First baca. Ada syuting tak ada syuting kan? Rajin. Tak kena mula dengan bismillah ke? Sebab saya yang first one terbaca tak perlu. Boleh? Okey. Boleh nak baca, tak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ya. Amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila. Wa ma panjang. Wa ma. Boleh dari wama sebab memang dah nafas tak ada dah. Boleh. Tak apa. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Ya. Wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbaq. Ya. Wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim. Ya. La ya. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ya. In amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Okey. Sambung boleh? Terus wa in Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaqin. nak berhenti, ingatkan nak berhenti tadi panjang. Dia kalau sambung syiqaqin, dia tak payah sampai Sebab saya 3. ingatkan bila saya dah berhenti awal tu, saya ingatkan nak sambung lah. Oh. Sebab Suzy kata boleh patut teruskan. Suzy kata. Boleh je. Okay, Elia. Okay. Saya boleh berhenti ya, Ustazah? Boleh, boleh. Syiqaq. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Ya. Fasayakfikuhumullah. Fasayakfikahumullah. Yakfikahumullah. Ya. Wa huwas sami'ul alim. Sibghatallah. Wa man ahsanu dinallahi sibghah. Ya. Wa nahnu lahu abidun. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabb. Lagi sekali. Ya. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna. Wa huwa rabbuna. Qul atuhajjunana fillahi wa
huwa rabbuna wa rabbukum Ya. walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Tekan sikit Kak Alia dekat ha tu. Wa nahnu lahu. Mana dia? Ha. Wa nahnu lahu tu. Lana a'maluna walakum A'malukum. Okey, lepas tu ha tu nak jelaskan wa nahnu lahu tu. Okay. Walana a'maluhum sekali. Walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Okey. Am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub Okey. wa Ishaqa wa Yaquba wal asma wa Ishaqa wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara. Ya. Qul a'antum a'lamu amillah. Amillah. Kalimah Allah kena panjang. Qul a'antum a'lamu amillah. Ya. Wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minillah. Inallah. La. Ah. Sekali sekali. Wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Ya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ya. Tilka ummatun qad khalat Ya. laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum Ya. wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Okey, Sadaqallahul-Azim. Terima kasih Kak Alia. Kak Alia nak cakap, hari ni Kak Alia baca dengung cantik je. Sebab tulisan dah besar. Ha, patutlah. Dengung nanti kena tegur dengung. Betul. Sebab sebelum ni dengung ada tapi tak cukup kadar dia tu. Sekarang ni macam okey hari ni. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Kak Alia. Okey, Fiza silakan. Nak sebut Suzy pula. Suzy duduk diam-diam. Praktis ni Ustazah. Silalah praktis. Dia duduk kira tu aku baca muka surat berapa ni. Semak. Okey. Alright. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Ya. Qul lillahil masyriqu wal maghrib. Ya. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Ya. Litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Ya. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama alaiha illa. Kena panjang sikit.
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول Ya. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على Aqibai. sasul. Lagi sekali. Ya. Illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu Mim dah dengung, mai pun kena dengung. Mim mai yang illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibaih. ya. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله Ya. وما كان الله ليطيع إيمانكم Liyudhi'a imanakum. وما كان الله ليضيع إيمانكم Ya. Innallaha bin-nasi lara'ufur rahim. Ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ya. Boleh berhentikan? Ustazah? Boleh? Teruskan. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Ya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Lantunan dia tu lepaskan sikit lagi. Wujuhakum syatrah. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Ya. Wa innal ladzina utul kitaba bala ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim Ya. wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Ya. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك Ma tabi'u qiblatak. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك Ya. وما أنت بتابع Bi'in. وما أنت بتابع قبلتهم Ya. وما بعضهم بتابع قبلة بعض. Jangan bunyi di. Qiblata ba'd. Matikan dot. Qiblata ba'd. Mati terus. وما بعضهم بتابع Dengung sikit. Wa ma ba'duhum. وما بعضهم بتابع قبلة بعض. Ya. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم Ya. من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. Okey, alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Terima kasih Fiza. Okey, siapa tadi? Min ke Suzy? Lucky number 3 ni. Min. Okey.
Silakan. Tak apa. Suzy, next time you tahu. I ingat tahu. I selalu first tau. Hari ni you tak minta first, so I ingat lah. Okay. Okay, sila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum Ya. wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Ya. Al-haqqu Jaga lam, jangan al-haq. Al-haqqu mir. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya. Walikullin wajhatun Wijhatun. Walikullin wijhatun huwa muwalliha Ya. fastabiqul khairat. Ya. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya. Wa innahu lal haqqu min rabbik. Ya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya. Susah dia ulang balik ke saya tersalah baca ayat yang sama balik? Tak, betul. Ni kan Macam- ni ayat pasal penentuan arah kiblat ni dekat Masjid Haram tu yang dia ulang 2 kali tu. Oh, okey. Ingat saya salah baca Tak, lain, betul. baca macam rabun-rabun. Dah tua kan. Okay. Wahai tuma kuntum Wahai tuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Syatarah. Dia tebal. Kalau syatarah dia jadi macam ta kan? Syatrah. Ya. Wahai tuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Ya. Li'alla yakuna linnasi alaikum hujjatun illa alladhina zalamu minhum. Ya. Fala takhshawhum wakhshawni waliutimma ni'mati alaikum wala'allakum tahtadun. Ya. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Ya. Boleh nak ulang balik ke nak? Boleh Ambil sambung wa je? yuzakikum. Wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ya. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wala takfurun. Lagi sekali fadhkuru, jangan fadh. Ada 2 kali zal tu. Fadhkuruni adhkurkum. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wala takfurun. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Ya. Innallaha ma'as sabirin. Okey, alhamdulillah. Allahul Azim. Terima kasih Terima Min. kasih Tazah. Sama. Okey, silakan. Nervous kita. Nervous pula. Sebab Suzy dah praktis lah, nombor 1 dah praktis. Kan dah berapa kali ulang lah tu. dah praktis.
Okay. Okay. Tarik nafas je Ustazah. Allah. Macam nak bertilawah dah tu. Okay, silakan. Okay. Hmm. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Suzy boleh ulang lagi sekali? Satu dekat qaf qalqalah tu. Wala taqulu liman yuqtalu fi. Kena Oh, jelaskan yuqa. qalqalah. Okey, Ya, qalqalah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Ya. Bal ahya'un walakin la tash'urun. Walakin la tash'urun. Bal ahya'un Kalau ui masuk ya. U. Wala. wala. Okay. Ya. Bal ahya'un walakin la tash'urun. La ada alif. Lam alif. Okey. Panjang. Bal ahya'un walakin la tash'urun. Bal ahya'un walakin la tash'urun. Walanabluwannakum Luan. Dengung dulu. Luan. walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal Walju'. Okay. walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' Ya. wa naqsim Wanaqsim. minal amwali wal anfusi wath thamarat Ya. wa basyiris sabirin allazina iza asabathum musibatun qalu sorry. Waduh panjang. Allazina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna Ambil balik. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Ya. Wa ulaika humul Wa ula muhtadun. panjang sikit lagi. Wa ulaika. Wa ulaika humul muhtadun. Ya. Inna safa wal marwata min Wal marwata. Mar. Wal maru. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Ya. Faman hajjal baita aw iqtamara fala junaha alaihi an yattawaf. Ayyattawafa bihima. Di mana Ustazah? Ambil balik dekat Faman. fala juna boleh juga. Kalau nak ulang pun lagi bagus. Okey. Ulanglah. Boleh. Faman
hajjal baita wa Awi'. faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima Ya. waman tatawwa Waman tataw waman tatawwa'a khairan fa inna Allah khairan. Dengar dulu. waman tatawwa'a khairan fa inna Allah syakirun alim. Ya. Innal ladzina Dengar. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Ya. Wa terus ke? Oh sambung. Ambil. Oh. Itulah dia. Kalau berhenti dekat wal huda tadi boleh ambil wal huda. Oh okey. Cuba ambil lagi sekali sampai tak wal huda. Bayyinati wal huda. Okey. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda Okey. wal huda min ba'di ma bayyana Ya. wal huda min ba'di ma bayyana linnasi fil kitab Suzi punya Quran ada alif ke tak ada? Ada? Ada Okey. Tu Kalau sekejap. berhenti kat situ dia memang tak boleh berhenti, tapi kalau dah Oh tak boleh. terhenti di Oh situ, okey. kalau terberhenti di situ kena ulang belakang sikitlah. Daripada wa. Mim ba'dima bayyanahu. Okey. Tapi kalau katakan kita melalui lam alif tu, berhenti kata fil kitabi ulaik. So nanti kita tinggal ambil ulaik je. Oh okey. Okey tak apalah. Mim Ustazah. Boleh? Mim ba'di ma bayyanahu linna. Na dua harakat. Mim ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah. Ya, Boleh baru stop? ambil. Boleh, baru ambil ulaika. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Ya. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim Ya. wa ana tawwabur rahim Tawwabur rahim. wa ana tawwabur rahim. Innal ladzina kafaru wa atu wa hum Lagi sekali. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun Ula. Okay. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullah. Ya. Wal ke apa Ustazah ke ula? Cantiknya ambil dekat ula. Ulaika alaihim Ulaika alaihim
Laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Ya. Khalidina fiha la yukhaffafu La yukhaffafu anhumul. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azabu wa la hum yunzarun. Ya. Wa ilahukum ilahu wahid. Jangan hui. 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 Kalau hui masuk kepada ya. Hung. Hung. Ya. Oh, hung Okay. Wa ilahukum ilahun wahidul la ilaha illa huwa rahmanur rahim. InsyaAllah. Sadaqallahul azim. Okey, terima kasih Suzy. Dia kena Ustazah. macam confuse kalau tanwin bertemu waw dengan ya. Kejap Ustazah. Hui. Macam Kalau mana Ustazah? kalau hui masuk ya. Hui kan pergi dekat tempat keluar ya. Okay. So Kalau waw it's hum. Hum. Ya, pergi bibir. Oh. Kena ingat tu je. Ya keluar kat lidah, waw keluar kat bibir. Okay Ustazah. Yang macam yang Hamzah tadi tu kan. So dia cakap apa? Yang Ustazah. Hamzah yang mana tu? Yang Kena atas tengok. tu. Yang the first tu. Yang Hamzah tanwin depan. Bal ahya'un. Tu adalah syarat menyebut hamzah. Tapi dia tanwin, maknanya kena bunyikan dengung lah. Okay. Ya. Terima kasih Ustazah. Right, sama Suzy. Cute. Dekat Alia cute ya. Lah tu. Okay. Z kan? Saya Ustazah. Okay, silakan. Ke surat 25. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah pula. Tak apa je, boleh Tak je. apa, Tak ada masalah pun. Okay. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Ya. Sambung lah. Bima yan. Bima yanfa'unna. Bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil ardu ba'da mautiha. Ya. فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. Ya. Terus. Terus ya. Boleh. وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Boleh. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونكم كحب billah. Yuhibbunahum kan? Nahum. Okay, terus. Walladzina amanu ashaddu hubban lillahi walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba annal quwwata lillahi jami'a. Ya. Bisa. Betul. Sambung. Annal.
Annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul azab. Ya. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Ya. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا Ya. Boleh? كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم Ya. وما هم بخارجين من النار. Ya. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان Ya. إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Okey. Sadaqallahul azim. Terima kasih Zee. Sama. Okey, Ili silakan. 26. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh dengar tak? Boleh? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh, tengah belajar muzik Siapa tu anak-anak? Okey. Cuma minta Ili kuat sikit kot suara. Okey, kejap dekatkan sikit lah. Boleh dengar? Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Ya. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. Ya. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. Ya. Ulang ke saya bima? Ambil balik. Kalau sampai ambil kamasalil ladzi tu. كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. Kat situ Hamzah pada atas kena bunyi a. Macam tak sampai kejap. Tak apa, ambil balik yan'iqu bima. ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. Ya. ثم بكم أمي فهم لا يعقلون. Ya. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات Ya. من betul ambil min. Betul? Ambil kulu min thayyibah. كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. Washkuru tu jangan macam ada bayangan lillah tu, jangan ada bayangan lam. Washkuru lillah. Ulang balik lah. Boleh? يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. Ya. Tadi sampai. Tak apa sebab tadi Ili ambil dekat kulu.
Oh. Ambil balik kulu min thayyibat tu. كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله Ya. إن كنتم إياه تعبدون Ya. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير Ya. وما أهل به لغير الله Ya. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. Fala panjang sikit lagi. 4 harakat. Sekejap Ustazah. Muka buat. Wama. Ya. وما أهل به لغير الله Terus. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه Ya. إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله betul ke? Ma tu 4 harakat. 4. Paling pendek 4. Dia tak boleh pendek lagi. Dia boleh 4 atau 5 sebenarnya. Paling pendek 4 lah. Sampai ke tu? Kena kira Ili. Ma ما أنزل الله من الكتاب ويشترون Ya. ويشترون ويشترون به ثمنا قليلا Ya. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار Ya. ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم Ya. ولهم عذاب أليم Ya. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة Jaga ghain. Wal azab bil maghfirah. Tadi Imi sebut macam mana? Maghfirah. والعذاب بالمغفرة Okay. فما أصبرهم على النار Ya. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق Ya. وإن الذين اختلفوا في الكتاب وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Tu dia. Sampai ujung nyawa tu Ili. Okey. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ili. Sama. Okey. Kejap Iji boleh baca ke? InsyaAllah boleh. Oh boleh Okey. Silakan Iji. Okey. Bismillahirrahmanirrahim.
Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq. Qibalal masyriq. Dia kena qalqalah. Qibalal masyriq. Tu dia. Qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra Walakin dengung tak cukup. walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir. Ulang balik Ustazah. Boleh. Man amana billahi wal yawmil akhiri wal malaikati Wal malaikati wal kitab. ambil kat mana Ustazah? Ulang balik. Ambil balik man amana billah tu boleh berhenti kat wal kitab sampai tak? Man amana billahi wal yawmil akhiri wal malaikati wal kitab. Ya. wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi zawil qurba. Ya. Zawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabili wasailina Wafir riqab. wasailina wafir riqab. Ya. Wasailina wa fil riqabi wa aqamas sholat Ya. wa aqamas sholawata Wa iqamas shalah. Waw tu tidak ada baris, dia hanya ada alif. Alif tu bukan untuk waw tapi untuk lam yang dipanjangkan. jadi solat. Ya betul. Solat. Kalau atas waw tu ada baris atas lagi satu baru solawah. Sekarang tak ada baris. Wa aqamas sholata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim iza ahadu. Ya. Wassobirina fil ba'sa'i wad-dharra. Dia ada tanda panjang tu mesti panjangkan lagi. Wassobirina fil Ba'sa. ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ya. Ulaikal lazina sadaku wa ulaika humul muttaqun. Okay. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ya. Tak payah ulang. Terusnya al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Wal unsa bil unsa. Al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Ya. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Fattiba'un bil ma'ruf. Dengung.
min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf Ya. wa ada'un ilaihi bi ihsan. Ya. Zalika tahfifun min rabbikum. Takhfifum min rabbikum. Zalika tahfifun min rabbikum. Mir tak dengung je. Mir tu dia masuk ra terus. Zalika tahfifun min rabbikum wa rahmah. Ya. Famani tada ba'da zalika fala Famani tada ba'da zalika falahu azabun alim. Azabun jangan azabun alim. Famani tada ba'da zalika falahu azabun alim. Ya. Walakum fil qisasi hayatun ya Ayatun ya. Masuk ya. Tui. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dia gini je. Dekat tanwin bertemu ya tu masuk dah tadi. Tapi dengung dia kena ada. Hayatun ya. Dia kalau kita buat hayatun ya. Ada dengung tapi tak cukup. Tu maksud dia. Dah masuk dah tu. Tapi dia kena lama kat situ. Tunggu sekejap. Hayatun ya. Tu maksud dengung tu. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Ya. Kutiba alaikum iza hadara ahadakumul mautu in tarak. Ambil balik. In taraka Taraka khairanil wasiyatu lil khairanil. Dia ada tanwin bertemu dengan hamzah wasal, dia jadi nun kecil kat bawah. Tapi dia tidak ada tulis kat situ. khairanil. Ya. Macam mana Ustazah? Khaira tu dia ada tanwin kan, baris dua di atas. Selepas kalimah tu dia ada huruf hamzah wasal di permulaan tu. Jadi kita tak boleh nak bunyikan sebab hamzah wasal tu tak ada baris. Jadi khairan tadi tu dia jadi tambah nun kecil berbaris bawah. Kenapa nun? Sebab nun tu daripada tanwin tu asal nun. Tu jadi khairanil. Kan asalnya khairan. Ran tu kan nun asalnya. Bunyi tu kan. In taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Ya. Haqqan 'alal muttaqin. Muttaqin, jangan muttaqin jadi kaf. Haqqan 'alal muttaqin. Haqqan 'alal muttaqin. Ya. Faman badalahu badalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu alal ladzina yubadiluna. Innallaha sami'un alim. Dengung je. Innallaha sami'un alim. Okey. Sadaqallah. Terima kasih Ji. Sama. Iji kena mahirkan yang dengung tak cukup. Yang dengung tu dia kena panjang sikit.
Okey, terima kasih. Ada lagi tak yang tak baca? Rasa semua dah baca? Habis? Alhamdulillah. So kita berhenti di muka surat 27. So nanti minggu depan kita masuk 28 insya-Allah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Okey, kita masuk tajwid. Kita sampai mana dah? Sekejap Kak Lu. Kita start bab baru hari ni. 112. Kan? 112 sekejap saya tengok. Last week tak ada kan? 112. Yang ifak tu Ustazah. Infak kita dah masuk ke belum hari tu? Belum. Kita Belum. stop sampai 14. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya share je. Kepalanya senoneng. Sebab mata tak tidur sangat sekecil tu bangun. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk muka surat 100. Oh, ini dia punya apa nama? Carta ni kita tinggalkan dulu. Tetap kita terus masuk pada muka surat 119 ni. Kenali ikhfa. Carta yang sebelum tu daripada 114 sampai 117 tu dia sebagai panduan kita lah. Astaghfirullahaladzim. Bila masuk bab yang kedua dan sampai habis tu dia akan dia masuk jilid kedua ni sampai habis nanti dia akan ada ulang kaji dekat tengah-tengah tu. Okey, kita tengok kenali ikhfa. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, macam mana kita nak kenal ikhfa kalau kita guna Quran resam Usmani, penulisan resam Usmani. Jadi kat sini dia tulis tiada tanda sukun di atas nun. Maknanya kosong, nun tu tidak ada tanda mati. Seperti mana yang ada dalam petak kuning tu kan. Itu kalau guna Quran penulisan Usmani, resam Usmani. Okey, itu untuk nun. Kemudian dikata dan tanda tanwin yang tidak selari. Tanwin tu apa? Baris 2. Jadi kita tengok yang dia kata tidak selari tu hanya pada baris 2 di atas dan baris 2 di bawah. Dia sengit. Bila sengit tu dia menunjukkan ikhfa. Dan ada lagi sebenarnya dua hukum yang bersama dengan ikhfa ni. Yang sama dia punya tanda. Iaitu idgham bila gunnah dengan idgham ma'al gunnah. Tapi dua hukum tu hurufnya kita dah boleh hafal lah. Iaitu idgham ma'al gunnah, ya wa mim nun, idgham bila gunnah, ra dengan lam. Jadi dia nak sebut kat sini yang ikhfa ni selain daripada 4 ataupun 6 huruf tadi. Ya wa mim nun, lam ra tu tidak termasuk ikhfa. Okey, kemudian untuk baris 2 di hadapan ataupun tanwin dhammah, dia punya tanda ni dia tidak sengit, dia selari. Maknanya tanwin tu dia macam huruf waw, kedua-duanya sama. Dia tidak satu terbalik ke bawah, satu ke atas kan? Saya sebut 99. Dia kalau izhar dia 69. Bentuk dia itulah bentuk dia. Okey, jadi itu adalah tanda untuk sukun dan tanwin bagi hukum ikhfa. Okey, kita tengok pula. Nanti kita tahulah ikhfa tu apa kemudian tengok apa kaedah dia. Ataupun cara dia nak mendengungkan tu macam mana. Iaitu meletakkan lidah berhampiran dengan makhraj huruf yang berikutnya. Apa maksud letak lidah berhampiran? Kita sebut nun ataupun tanwin ni, mestilah kita punya hujung lidah tu berada di lelangit depan. Betul. Cuba sebut an. Lekat tak lidah kita dekat lelangit? Lekat. Itu kalau nun yang mati, yang mana dia bukan ikhfa lah. Yang itu yang jelas. Sekarang ni ikhfa. Ikhfa ni maksud dia menyembunyikan. Jadi dalam konsep ni, apa yang dimaksudkan dengan sembunyi? Apa yang nak disembunyikan? Sembunyikan asal bunyi nun tu. Jadi sebab tu dia kata meletakkan lidah hampir dengan makhraj. Dia tak kata letak lidah betul-betul kat tempat keluar tu. Jadi dia tergantunglah keadaan lidah tu. Nanti dia ada detail dia lagi kat belakang tu. Jadi dia kata kaedah dia meletakkan lidah berhampiran dengan makhraj huruf yang berikutnya dan direnggangkan dari lelangit. Kat sini dah jelas dah. Tu boleh highlight kan. Direnggangkan dari lelangit ni maksudnya hujung lidah tadi tidak dilekatkan dekat lelangit. Dia tergantung, itu masuk renggang dari lelangit. Kemudian sebahagian besar suara didengungkan
dan sebahagian kecil suara keluar daripada mulut. Bila dikata sebahagian besar suara didengungkan, maknanya dia pergi naik ke hidung. Itu masuk gunah atau dengung. Bila kata bacaan itu ada hukum dengung, bermakna dia akan pergi dekat bahagian hidung. Hidung ni memang dia berkait dengan gunah ataupun dengung. Dan sebahagian kecil lagi, suara tersebut keluar daripada mulut. Yang keluar daripada mulut tu adalah kita nak menyebut huruf tersebut. Pertemuan nun atau tanwin bertemu dengan huruf tersebut, dia pergi ke mulut, tapi sebahagian besarnya dia naik ke atas hidung kita. Nanti kita tengok macam mana praktikal dia. Okey, kemudian kadar dengungnya iaitu 2 harakat dan hendaklah ditebalkan apabila bertemu huruf isti'la. Nampak bila saya sebut, dia ada sebut kat sini 2 harakat. Jangan kita anggap dengung itu 2 harakat sama macam 2 harakat mat. Bila kita anggap dia sama dengan 2 harakat mat, maka bacaan tu tak cukup dengungnya. Maknanya 2 harakat ni disebut bukannya sama dengan mat. Dengung lah. Yang mat lain cerita dia. Jadi dia melebihi kadar mat. Okey, kemudian dalam huruf ikhfa ni dia ada huruf-huruf tebal dan huruf nipis. Jadi bila dia bertemu dengan huruf-huruf yang tebal iaitu huruf isti'la, maka hendaklah ditebalkan. Itu maksud dia tadi, hendaklah ditebalkan apabila bertemu huruf isti'la. Jadi kita cuba tengok, kita teropong sikit 15 huruf tu apa huruf-huruf yang tebal dan nipis Kita tengok muka surat yang bawah ni juga. Muka surat 119 yang bawah ni. Nampak tak dia highlight kan? 15 huruf ikhfa, dia ada 2 warna kat situ. Warna purple tu huruf isti'la, huruf istifal, warna hitam tu huruf isti'la. Jadi dia dah letakkan warna satu. Yang belah kanan tu dia dah letakkan huruf tu beserta dengan makhraj dia. Senang untuk kita buat rujukan. Kita sebut huruf tu adakah pergi kat tempat keluar tu. Contoh begitu. Jadi yang dihitamkan hanya ada 5 sahaja. Apa hurufnya? Ta, Za, Sad, Dad, Qaf. Itu sahaja yang mana sekiranya ada bunyi nun mati atau tanwin bertemu dengan 5 huruf tersebut, maka nun ataupun tanwin tadi dah ada orang kata permulaan bunyi itu dah tebal. Contoh, wa khalaqtahu min tin. Kenapa nun tebal bunyinya? Mil. Sebab nak jumpa ta. Contoh. Kalau kita baca mil tin. Dengung juga. Ikhfa juga tapi tak sesuai. Sebab nun tu bunyinya nipis saja. Alih-alih jumpa ta. Tak sesuai lah. Kalau nun bertemu ta, ya sesuai dan nipis. Contoh. Antum. Jangan pula nun bertemu ta, kita baca antum. Mula-mula tebal. Tiba-tiba tum tu jadi nipis. Jadi tak sesuai. Dia mesti kena ada kesesuaian antara nun mati atau tanwin kepada huruf yang dia nak jumpa tu. Okey. Jadi selebihnya daripada 5 tu semua huruf nipis lah. Tapi walau bagaimanapun kalau kata huruf tu nipis, tetap juga nipis itu hampir nak pergi dekat huruf selepas dia. Jadi kenapa kita kata macam tu? Sebab kalau tengok pada gambar rajah tu ada huruf yang keluar dekat bahagian depan, dekat gigi depan. Nampak? Ada yang keluar dekat pangkal lidah, kat belakang, qaf, kaf. Jadi memang dia punya bunyi setiap huruf yang 15 ni berbeza-beza. Berbeza-beza mengikut tempat keluar. Contoh macam kalau huruf ta dengan sa ni kat depan lebih kurang sama lah bunyi dia. Sin kat depan. Tapi tengok pula ta dengan to contohnya. Tempat keluar sama kat depan. Tapi apa beza dia? Ta ni bunyinya nipis. To tu bunyinya tebal. Sebab apa? Tebal dan nipis berbeza tu bukan sebab makhraj tadi. Makhraj ta dengan to ni sama. Tapi yang menyebabkan tebal nipis tu sebab sifat antara kedua huruf tersebut. Bila sifat tak boleh buat apalah. Contoh macam apa lagi? Sin dengan sad ni. Zai, sin, sad. Zai dengan sin, sad. Tempat keluar dia sama. Tapi bila kita bunyikan adakah sama? Zai dengan sin, ya sama. Sebab dua huruf yang sama iaitu warnanya purple iaitu istifal. Tapi kenapa sad tu tak boleh kita baca dengan nipis juga? Sebab dia dah berwarna hitam. Iaitu kategori huruf isti'la. Min siyam. Min si. Bertemu sad. Tak boleh kita baca nipis, kena tebal. Kalau dia jumpa dengan sin,
Mins, ans, ins. Tu nipis sebab temu dengan sin. Begitu juga dengan huruf-huruf lain. Ini secara ringkaslah saya terangkan ni. Nanti kita akan jumpa sebab untuk tajuk ikhfa hakiki ni dia memang khususkan satu huruf dengan bermacam-macam contoh. Dia bagi. Okey, kita tengok dulu ke surat 120. Baru kita tengok pengertian ikhfa hakiki. Okey, kita tengok pengertian dia pula. Tak apa ke tu buka pintu. Okey, bermaksud apa? Dia kata sembunyi. Tadi saya dah sebutkan. Sembunyikan bunyi nun atau tanwin tersebut. Iaitu menyembunyikan sebutan nun sakinah atau tanwin. Kita sebut nun sakinah an, in, un atau man, min, mun kan. Sekejap saya conteng sikit lah kat sini. Saya nak conteng pakai apa Sebabnya saya punya pen tu rosak. Sekejap. Ya, sis try. Tapi kalau pakai pakai mouse ni buruk benar gaya dia. Sekejap Okay. Saya conteng kat sini contoh je. Ya Rabbi. Duk tadika pun lawa. Contoh man. Nampak tak saya tulis man ni? Okay, man. Okay, sama tak kalau saya tulis satu lagi kat sini macam ni? Ya Allah, teruknya. Gigil tangan sis. Okay, bunyi dia sama tak? Sama kan bunyi? Sebab tu saya kata tanwin ini asalnya nun mati. Tapi penulisan dia tak nampak tanwin ni. Bunyi man tu. Dari sudut penulisan tanwin memang begini. Tapi dari sudut bunyi sama kedua-duanya. Okey, itu kalau nun ataupun tanwin yang izhar lah. Tapi sekarang dikata sembunyi. Ikhfa tu maksud sembunyi. Maka sembunyikan sebutan nun sakinah tadi dengan tanwin ni. Yang mana nun sakinah yang tidak sembunyi bunyinya man. Tapi bila dah sembunyi dia jadi man, digantung. Sebab apa tergantung? Sebab syarat dia tadi lidah tak boleh lekat dekat langit. Baik nun bunyinya man. Kalau tanwin pun bunyinya man. Dia tak boleh man. Itu beza dia antara ikhfa dengan izhar. Okey, saya padam. Buruk. Tu nak ceritakan pasal tanwin dengan nun tadi. Okey. Alright. Lepas tu dia kata apa? Cara nak membaca ikhfa hakiki tu tadi sembunyikan bunyi nun sakinah atau tanwin. Kemudian sembunyi macam mana? Dia kata di antara sebutan izhar dan idgham. Izhar tu maksudnya jelas. Okey. Yang mana bunyi tadi man kan. Okey, idgham ni maksud dia memasukkan. Dia bukan dengung Dia bukan dengung. Ya tak? Macam Kak Lia sebut dengung. Walaupun sis tak dengar. Walaupun saya tak dengar. Tapi nampak mulut Kak Lia sebut dengung. Okey. Ada setengah orang dia faham idgham itu dengung. Okey. Idgham ni dia ada dua bahagian. Memasukkan sama ada dengung ataupun masuk tak ada dengung. Okey. Jadi ikhfa hakiki ni nak kata izhar tidak, nak kata idgham pun tidak. Jadi dia duduk kat mana? Mana status dia ni? Diragui pula kan. Tengah-tengah dia duduk. Dia tak boleh masuk dan dia tak boleh jelas. Contoh, masuk betul-betul katalah nun bertemu dengan ra. Nun bertemu ra tu memang kena masuk sebab idgham. Katalah nun bertemu ta. Tadi saya sebut nun bertemu ta antum. Tapi adakah dia boleh dibaca dengan masuk kepada ta tanpa membunyikan nun? Contoh attum. Tak boleh. Jadi dia tidak idgham. Ataupun dia baca dengan izhar. Contoh, saya buat nun dengan ta juga tapi saya baca jelas. Antum. Pun tak boleh juga. Jadi itu yang saya sebut tadi, ikhfa hakiki ni dia tergantung kat tengah. Masuk tak boleh. Jelas sangat tak boleh. Habis mana? Dengung kat tengah-tengah. Jadi tergantung sedikit dia punya kedudukan lidah tu. Antum. Tu maksud dia. Tengah-tengah. Ikhfa tu Kemudian yang kedua dia kata syaratnya tanpa sabdu. Bila dah nun mati tu memang dia tak ada tanda sabdu dan maknanya bila tak ada tanda sabdu ni bermaksud dia tidak boleh dibaca dengan menekan atau memasukkan. Sabdu tu kan lebih kurang macam idgham maksud dia. Memasukkan pada huruf kedua kan. Tapi ini tidak ada. Dan nombor 3 dia kata syarat dia apa lagi? Ikhfa hakiki. Dengung pada huruf yang pertama. Pada siapa yang pertama tu? Pada nun ataupun tanwin tadi.
baru boleh masuk pada huruf yang kedua. Berbeza dengan idgham. Idgham dia tak bunyi dah dekat yang pertama. Dia pergi kat kedua terus kan. Okey. Itu syarat-syarat ikhfa hakiki. Dia dah gambarkan sedikit, nampak tak ni? Kat bawah ni. Nun sakinah atau tanwin dekat tengah-tengah, yang warna hijau ni. Cuba tengok. Yang izhar belah kanan yang jauh ni. Iaitu dia kata makhraj huruf izhar. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ini untuk nun mati atau tanwin bertemu huruf yang izhar. Kenapa dia baca dengan jelas nun tu? Sebab dia punya kedudukan nun atau tanwin nak pergi dekat 6 huruf izhar ni jauh. Jadi mana boleh nak masuk dari jauh. Jadi sebab tu nun tadi dengan tanwin itu statusnya kena bunyi dengan jelas. Maknanya dia, engkau macam tu. Dia tak boleh nak masuk sikit ke tak boleh. Sebab dia punya makhraj atau kedudukan 6 huruf itu jauh berada di mana? Ni dekat bawah, dekat tekak kita. Ni semua bahagian tekak kita. Sedangkan nun atau tanwin tadi keluar dekat hujung lidah. Jauh tak hujung lidah nak pergi kat tekak? Jauh. Jadi disebabkan jauh tadi itulah dia, kita. Tu maksudnya. Okey. Kemudian tengok makhraj huruf idgham pula. Yang saya sebut ada 6 tadi kan, mula-mula tadi, iaitu hurufnya lam ra, kemudian ya, nun, mim, waw. Jadi dia kategorikan nun sakinah atau tanwin bertemu dengan 6 huruf ini dikata idgham. Dia tak boleh izhar sebab huruf tu keluar dekat-dekat dengan nun sakinah atau tanwin. Lam ra kat mana? Cuba kita sebut lam tu dengan mematikan al. Lepas tu matikan nun, an. Lepas tu matikan ra, ar. Dekat-dekat tak tempat keluar tu? Jadi dia kena dikategorikan kat situ idgham. Dia tak boleh kategori izhar sebab hurufnya dekat-dekat. Kemudian ya dekat tengah lidah, dekat juga dengan hujung lidah tu. Nun, memang nun dengan nun memang tempat yang samalah. Mim dekat bibir depan, masih lagi dikategorikan dekat dengan hujung lidah. Waw pun masih gunakan bibir, pun juga dijadikan idgham. Jadi 6 huruf tadi dalam kumpulan yang hampir dengan nun sakinah atau tanwin. Okey. Kemudian yang tengah yang kat bawah ni baru disebut sini makhraj huruf ikhfa, iaitu di pertengahan. Pertengahan antara hujung lidah tempat keluar nun tadi. Maka nampaklah kita mana status ikhfa ni sebenarnya. Okey. Maknanya nak tahu setiap huruf ni tadi sama ada ikhfa atau izhar atau idgham, kita kena tengok kedudukan makhraj huruf tersebut. Jadi bila kita tahu kedudukan huruf makhraj huruf tersebut, maka kita tahulah status tu kat mana. Okey, setakat ni jelas? Ke samar-samar? Okey. Pening lalat jugalah, tapi okey. Ni lalat yang pening ke Suzy yang pening? Okey, tak apa. Mula-mula kan, nanti bila kita dah masuk pada praktikal sebutan huruf tu baru kita nampak dengan jelas. Okey, so next kita tengok martabat ikhfa. Kita ambil sikit lagi. Kita tak masuk lagi contoh-contoh dia ni. Kita baru masuk dekat muka depan je dulu. Baru masuk pintu je. Tak masuk dalam lagi. Okey. Martabat ikhfa ni iaitu tingkatan. Tingkatan ikhfa ini sebenarnya juga kenapa terjadi ada martabat ikhfa? Macam ada kluster-kluster pula ni. Kenapa? Okey, ini pun sebab dia tengok pada makhraj huruf, kedudukan makhraj huruf. Okey. Kita tengok martabat pertama. Kenapa dia kata martabat a'la ataupun martabat tinggi? Sebab apa? Sebab nun dengan huruf yang 3 ini dekat-dekat. Ta, dal, ta, tempat dia dekat sangat. Dia ada martabat dia. Jadi bunyi nun tadi dengan 3 huruf ini hampir sangat dah. Cuma bezanya antara ta, dal dengan ta ada bunyi tebal, ada bunyi nipis. Yang mana tebal, yang mana nipis? Ta tebal, dal dengan ta tu nipis. Kat sini pun dia dah ikut sekali warnakan hitam dengan purple. Nampak tak? Jadi senang untuk kita rujuk. Pada permulaan tadi dia dah sebutkan kan, dia dah tulis kat situ purple dengan hitam tu. Okey, ini martabat paling tinggi. Okey, kita jangan ambil tengah dulu. Ambil yang hujung. Ini martabat rendah. Kenapa dia paling rendah? Kerana dia jauh dengan huruf nun. Dia jauh dengan nun. Kan dia pangkal lidah kan? Nun tadi hujung lidah. Jadi menyebutnya mestilah kena pergi dekat bahagian belakang. Jadi dia rendah tu sebab dia jauh. Tapi ada juga perbezaan bunyi. Sebab ada satu hitam, satu purple.
Qaf mesti kena bunyikan dengan tebal. Min qablihim. Jadi bunyi nun tadi hampir dengan tempat keluar qaf. Dia tak boleh nun tu bunyi min kat depan, tiba-tiba qablihim kat belakang. Tak sesuai. Dia kena pergi kat tempat yang sesuai dengan dia. Iaitu nun tadi pergi mengangkat pangkal lidah hampir dengan tempat keluar qaf. Min qablihim ataupun min qablikum. Tu kalau qaf dia tebal. Tapi kalau kaf minkum pergi juga belakang tapi bunyinya nipis. Dia ada beza. Kalau tebal bunyinya lebih kurang min tebal. Nampak dia punya dengung tu, bunyi dengung dekat hidung tu lebih banyak. Kalau kaf min pergi juga belakang tapi bunyinya nipis. Boleh nampak tak beza bunyi qaf dengan kaf? Min tu. Okey, jadi itu dua huruf tu dikategorikan kepada martabat ataupun tingkatan yang rendah kerana makhrajnya jauh dengan nun. Dan akhir sekali iaitu martabat awsat. Awsat ni diambil daripada perkataan wusta, pertengahan. Wusta kan tengah. Jamratul ula, jamratul wusta, jamratul aqabah, melontar kan? Melontar yang tengah-tengah tu kan disebut wusta. Ni dah dia. Wusta ataupun awsat. Jadi martabat tengah ini bergantung pada huruf. Jadi dia ada 10 huruf yang mana huruf ini tidak berada dekat sangat dengan tempat keluar nun dan dia tidak jauh sangat dengan tempat keluar nun. Jadi di tengah-tengah. Dalam 10 ini termasuk 3 huruf yang tebal, iaitu hurufnya apa? Dha, dad dengan sad. Maka bunyinya tetap tebal lah pada 3 huruf ni. Tapi yang lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni, yang 7 warna purple ni, bunyikan dia dengan keadaan nipis, tapi perhatikan juga nipis bunyi itu mesti dekat-dekat dengan tempat keluar huruf tersebut. Contoh kat sini kalau jim. Jim dengan shin bunyinya bukan dekat gigi depan, dia dekat lidah tengah. Apa kalau nun bertemu shin? Min syai'. Tu. Kan ada banyak perkataan nun bertemu shin pada kalimah syai' kan. Jadi macam ni kita nak sebut. Jangan sebut min syai'. Bunyi dengung dah. Tapi dari kadar cara membunyikan dengung tadi tu tidak tepat. Dia tak salah Dia tak tepat. Sebab dia tak pergi dekat hampir dengan tempat shin. Shin ni sebenarnya keluar kat mana? Ingat tak shin keluar kat mana? Ni dia dah tulis dah kat bawah ni. Nampak tak? Ni tempat keluar shin dekat tengah lidah, naik ke atas. Jadi mesti bunyinya bukannya dekat depan ni. Tak boleh bunyi mil dekat gigi, salah. Min syai', min sya. Macam bunyi nun atau tanwin tadi tu dah hampir-hampir nak senang sebut shin. Gitulah maksud dia. Ataupun kalau nun bertemu jim, jim pun sama macam shin. Dia dekat tengah. Anja'ahum. Dia tak boleh ada bunyi. Ada beza dia. Walaupun kita rasa macam sikit je beza. Ya betul. Tak banyak beza dia. Dan kadang-kadang ada setengah orang tak nampak pun beza. Alah janji dengung lah. Saya dulu macam tu. Masa tak mengajar dulu kan. Masuk tilawah ke, tak masuk tilawah ke, janji aku dengung. Belasah je. Tak cukup dengung. Memang dipotong lah markah. Tapi bunyi dengung tu rupanya dihaluskan lagi. Jadi secara detailnya tak boleh bunyi dengung sekadar bunyi. Mesti dia kena nampak bunyi dengung tadi tu adakah kita pergi kat huruf itu ataupun tidak. Okay. So nanti kita akan cuba tengoklah macam mana jumpa zal, sin. Kalau fa, fa dekat gigi atas, bibir depan. Fu, dah hampir. Dia tak boleh. Fu. Itu dah dekat dengan gigi. Gigi saja tapi tak kena bibir. Tapi jangan sampai terus letak dekat bibir. Contoh, anfusakum. Terkeluar gigi depan. Tak adalah. Dia mesti kena raikan dulu. Nun mati atau tanwin tadi. Okay? Nun mati atau tanwin tadi. Sebab dia dah sebut syarat dia adalah mendengungkan pada huruf pertama. Jadi huruf pertama tetap juga nun atau tanwin. Jangan terlalu banyak. Dia hampir sahaja dengan fa. Dia tak boleh tak boleh. Keluar gigi anak. La ilaha illallah. Tidak. Saya sebut ni umum, Suzy. Sebab ramai yang baca bila dia nampak fa je dia akan baca lekat terus gigi dekat bibir. Macam saya je. Tak. Kalau Sebab tak, saya macam notice, saya baca mesti macam tu. Tak tak apalah, kita kan dalam proses belajar.
Saya tak tahu pula Suzy macam tu. Tapi kalau Suzy rasa macam tu, tapi mendengar. Saya dengar tu memang nampak bunyi nun bertemu fa tu macam dekat sangat. Dia jangan terlalu dekat sangat sampaikan rasa macam terus melekat gigi dekat bibir. Tak boleh sebenarnya. Jadi apa-apa pun kita rujuk balik semula pada syarat dia tadi kan. Dia kata dengung pada huruf pertama. Lepas tu tengok pula dia punya makna yang mula-mula kita masuk tadi. Dia kata mana meletakkan lidah berhampiran dengan makhraj huruf yang berikutnya. Berhampiran dengan makhraj. Tapi janganlah sampai melekat gigi kat bibir. Itu melampau lah tu. Faham Itu sebab dia bagikan kepada 3 martabat ni tadi. Tak apa, jangan risau. Nanti kita akan masuk pada setiap huruf-huruf ikhfa yang 15 tu. Okay? Alright. Kita tengok sikit lagi ni. Ni keadaan lidah kita nampak. Keadaan lidah melafaz huruf nun. Kalau kita punya lidah melekat dekat langit yang warna hijau ni, makanya salahlah untuk ikhfa. Sebab lidah yang lekat dekat langit ni adalah untuk nun izhar. Man, min, mun, nampak tak dia melekat. Tapi kalau ikhfa, nampak tak kedudukan lidah tu? Mana dia lekat? Dia tergantung. Inilah dia ikhfa. Jadi kalau selama ni kita baca min dunillah tapi kita baca melekat lidah tu min dunillah, jadi dia tidak tepat lah. Jadi kita kena perbaiki supaya nampak perbezaan antara ikhfa dengan izhar. Okey, jelas? Macam mana cara supaya lidah itu tidak melekat dekat langit? Maka dikata lidah ditarik ke belakang supaya jauh dari makhraj huruf nun. Jauh daripada asal nun itulah. Yang nun izhar ni ditulis lidah melekat pada makhraj huruf nun. Tambah sikitlah hujung lidah hujung lidah. Sebab lidah ni dia ada banyak tempat. Tengah lidah, tepi lidah, pangkal lidah, semua lidah. Jadi hujung lidah sama ada melekat ataupun dia tak melekat. Itu sahaja yang membezakan antara ikhfa dengan izhar. Okey, jelas? Ni nampak tak? Ni nampak panduan dia kejap sebelum masuk yang ni. Nanti kemudian perbandingan tahap dengung kemudian. Satu lagi part. Perbandingan. Okey, perbandingan kejap. Ni panduan melafazkan ikhfa. Perkara yang perlu diberi perhatian 3 ni lah. Yang pertama dikata lidah tidak melekat pada makhraj nun dengan menarik lidah ke belakang menjauhi makhraj nun. Pastikan yang pertama mesti syarat dia yang ini. Kalau tak melekat juga masih lagi tidak tepatlah kita punya ikhfa tu. Kemudian yang kedua, tidak berlaku penambahan mad sebelum nun sakinah semasa melafazkan ikhfa nun sakinah. Contoh macam ni dia bagi nun bertemu sod. Jadi kita nak baca, nak bunyikan nun dengan tebal sebab sod ni huruf tebal. Tapi kita macam melambat-lambat, macam tertambah panjang suara. Nampak tak dia tulis kat bawah ni mim ya nun. Sepatutnya kita baca mil siya. Kita nak panjangkan tu bukan panjang sebelum dengung. Dekat nun tu kita kena panjangkan dengung dia. Mil siya. Jadi kalau kita baca mil siya, dia dah jadi tambah huruf mat. Jadi kat situ salah. Yang itu tak boleh. Menambah satu huruf dikira kesalahan jali. Okey, kemudian yang ketiga, membezakan lafaz ikhfa martabat a'la dengan adna apabila berhimpun di dalam satu kalimah. Ini gunanya tadi. Dia asingkan martabat-martabat tersebut sebab ada huruf yang dekat-dekat. Contoh, kalau dalam satu ayat macam ni kan, nun bertemu kaf, nun dengan kaf tu jauh. Dia jadi adna. Kemudian nun bertemu ta, dia jadi a'la. Jadi bunyinya memang tak sama. Ing belakang. Ing kun. Nampak tak bunyi dia? Ing kuntum. Ing kat belakang, kun tu kat depan. Itu gunanya tadi kita tahu setiap martabat sama ada dekat tengah atau pangkal ataupun dekat hujung. Wallahu a'lam. Okey, jelas setakat ni untuk ikhfa, pengenalan ikhfa. Jelas Okey, tak ada soalan? Dia punya jelas sampai tak ada soalan tu. Kalau jelas tu alhamdulillah. Tengah digest ustazah. Tak apa, pelan-pelan. So nanti kita akan masuk pada perbandingan tahap dengung. Dengung ni pun ada dia punya tahap-tahap dia juga. Tu kemudian cerita. Wallahu alam. Okey, kalau tak ada soalan, kita stop dulu setakat ni pada muka surat 121. Nanti kita sambung lagi.
صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم وهذا تنزيل من رب العالمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الحمد لله. Okay.